Hai, salam sejahtera semua. Kembali kita di dalam channel Cikgu Elvista. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini saya akan bawakan lagi kepada kita semua mengenai etika dalam profession perguruan. Saya harap dengan perkongsian saya pada hari ini mampu membantu kita semua, terutamanya adik-adik, akak-akak ataupun abang-abang ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang bakal menduduki temuduga ijazah sarjana muda pendidikan nanti. Jadi untuk persiapan ini saya akan bawakan seperti yang saya katakan tadi mengenai etika dalam profession perguruan. Jadi sebelum kita melangkah kepada etika ini, dan saya ingin maklumkan bahawa pada hari ini kita akan melihat kepada etika yang terdapat etika kerja Kementerian Pendidikan Pembelajaran Malaysia. Di dalam etika ini akan ada 7 etika yang akan saya huraikan mengenai etika kerja KPM kita di Malaysia. Dan terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada 7 etika tersebut, elok sekiranya saya kongsikan konsep etika itu terlebih dahulu. Di mana konsep etika berkait dengan tingkah laku seseorang yang diterima dan dipersetujui oleh sekumpulan masyarakat dan menggambarkan nilai baik yang harus diamalkan oleh kehidupan bermasyarakat. Itu adalah etika. Tingkah laku yang baik mengandungi nilai-nilai murni dan boleh menjamin kesempurnaan dan keharmonian hidup individu dalam berkumpulan. Itu adalah konsep etika. Tapi kita lihat pula apa itu konsep kod etika profesional. Salah satu alat, ini adalah kod etika profesional. Salah satu alat kawalan sosial yang digunakan sebagai salah satu panduan dalam mendisiplinkan diri ke arah yang lebih beretika. Itu adalah kod etika profesional. Profession pula, kita lihat kepada definisi profession. Profession merupakan bidang pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai ketulusan dan latihan ikhtisas, bersikap jujur, rajin, bertanggungjawab dan mempunyai bermoral tinggi. Ini adalah definisi asas untuk konsep etika, untuk kod etika profesional dan juga untuk profession. Ini adalah 3 perkara berbeza tapi ianya berkait antara satu sama lain. Jadi sebagai seorang guru, kita harus tahu apa itu etika sebab di dalam Kementerian Pendidikan negara kita, di dalam sistem pendidikan negara kita ada kod etika tertentu yang perlu diketahui serta diamalkan oleh para guru bagi memastikan kelangsungan pelajar kita. Jadi kod etika yang pertama yang berdasarkan etika kerja Kementerian Pembelajaran Malaysia, iaitu yang pertama adalah amanah. Jadi sebagai seorang guru kita amanah. Yang ni bukan sahaja diguna pakai oleh seorang guru, malah semua staf di dalam kementerian ataupun semua kaki tangan ataupun semua pekerja di dalam Kementerian Pembelajaran Malaysia. Iaitu yang pertama adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah merupakan sifat tanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Ini adalah sikap amanah yang perlu ada sebagai seorang pekerja ataupun kaki tangan Kementerian Pembelajaran Malaysia. Seterusnya, yang kedua adalah benar. Apa yang dikatakan dengan benar ini adalah bercakap benar dan menepati janji. Tidak berbohong atau memungkiri janji. Apabila kita berada dalam KPM, seharusnya kita mempunyai etika kerja inilah benar. Di mana benar ini kita tidak mungkir janji, tidak memberikan janji yang palsu, tidak memberikan kata-kata manis. Apa yang kita telah ingin lakukan itu adalah perlu kita tunaikan. Benar juga adalah satu amalan yang tidak wajar dan tidak patut dielakkan oleh kita. Jadi apabila kita telah menabur janji, seharusnya kita tunaikan. Dan yang ketiga adalah bijaksana. Etika kerja yang ketiga adalah bijaksana. Di mana kebijaksanaan ini kita akan menggunakan daya pemikiran bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan yang sesuai menurut budi bicara menurut bidang kuasa kita. Bijaksana juga adalah mempunyai pemikiran yang rasional dan pertimbangan yang sama dalam semua perkara. Itu adalah kebijaksanaan. Itu adalah bijaksana dalam melaksanakan tugas. Itu adalah
kod etika kerja KPM yang ketiga. Jadi kita lihat pula kepada kod etika keempat, iaitu bersyukur. Di mana dalam etika kerja KPM kita hendaklah mempunyai perasaan dan perlakuan menghargai pemberian yang diterima. Berpuas hati dengan anugerah dan pemberian yang diterima. Itu adalah kod etika kerja yang keempat adalah bersyukur. Di mana setiap pemberian, setiap bonus ataupun anugerah yang diberikan hendaklah diterima dengan berpuas hati dan keputusan adalah muktamad. Dan yang kelima adalah dedikasi sebagai seorang pekerja ataupun terutamanya bagi guru adalah hendaklah dedikasi. Bagaimana kita ingin menunjukkan dedikasi kita ini adalah dengan kita memberikan sepenuhnya bukan sepenuh masa, kita berikan sepenuh jiwa dan raga kita untuk profession kita, untuk tugas hakiki yang perlu kita laksanakan. Jadi rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti, misalnya bekerja dengan tekun dan rajin, serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja sentiasa berkualiti. Ini yang dimaksudkan dengan dedikasi di sini, di mana kita memberikan sepenuhnya masa dan kita mengorbankan. Sebab kalau sebagai guru, seorang guru, kita umpama lilin, kita membakar diri untuk anak-anak murid kita. Itu adalah dedikasi. Dan yang keenam adalah ikhlas, di mana kita dituntut untuk melaksanakan tugas kita dengan hati yang ikhlas, di mana kita dibayar. Jadi kita hendaklah melakukan apa sahaja tanggungjawab kita yang menurut tugas hakiki kita dengan ikhlas. Dan kita mempunyai berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran. Jadi setiap pertolongan yang kita berikan kepada rakan sekerja, setiap pertolongan yang kita berikan kepada ibu bapa, setiap pertolongan yang kita berikan kepada murid-murid untuk memudahkan kerja mereka, itu adalah kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Kita memberi, bukan kita mengharapkan apa-apa balasan. Begitu juga dengan apabila kita mengajar pelajar kita, kita tidak mengharapkan mereka memberikan kita emas, intan dan permata, tapi kita mengharapkan mereka memperolehi kerjayaan dengan apa ilmu yang telah kita sampaikan. Jadi kita beralih kepada etika kerja yang yang keempat, yang terakhir, yang ketujuh, iaitu etika kerja yang ketujuh adalah penyayang, di mana dalam sesebuah institusi kekeluargaan, kalau kita lihat, apabila kita melihat kepada sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pendidikan di mana kita bagaikan sebuah keluarga, bagaikan sebuah institusi kekeluargaan, di mana di sana kita akan saling melengkapi antara satu sama lain, di mana kita akan terus memberikan tunjuk ajar, memberikan yang terbaik untuk antara satu sama lain. Oleh itu, sikap penyayang ini perlu ditanam dalam setiap jiwa manusia di muka bumi ini, bukan sahaja dalam etika kerja dalam KPM, tapi di semua peringkat kementerian. Jadi, apa itu penyayang? Penyayang adalah hubungan kekeluargaan antara satu sama lain akan lebih akrab dan mencetuskan pemuafakatan yang terjadi. Perkara ini amat penting apabila berlakunya di sekolah, kerana ada banyak pihak yang akan bersama dengan kita. Bukan sahaja ibu bapa, malah ada anak-anak, ada murid-murid yang perlu kita jaga hati. Jadi saya harap dengan perkongsian ini kita dapat mengamalkan etika kerja dalam Kementerian Pembelajaran Malaysia. Dan untuk yang bakal menduduki temuduga, banyak lagi perkara yang perlu kamu belajar. Memang satu titik usaha itu memang penting, di mana kita perlu memberikan diri untuk terus berusaha untuk mencapai impian kita untuk menjadi seorang pendidik. Jadi bagi saya, mungkin hari ini kamu rasa terbeban, tapi percayalah, apabila kamu mendapat tempat di dalam universiti untuk melanjutkan pelajaran nanti, kamu akan rasa manisnya sebuah perjuangan yang telah kamu sampai pada tahap ini. Jadi saya rasa itu sahaja. Kita jumpa lagi pada next content. Jangan lupa like, subscribe dan komen apa yang anda semua ingin tanya, dan juga kamu semua boleh
berikan sokongan kepada saya, dan saya akan berusaha dengan lebih baik lagi untuk menyampaikan ilmu yang saya tahu. Bye semua. Terima kasih.